Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Baik, berjumpa kita lagi dalam kelas PDPR Reka Bentuk dan Teknologi tahun 6 Minggu lepas awak dah belajar tentang bagaimana untuk membuat pengiraan kos untuk tanaman hidroponik awak bagi satu set tanaman hidroponik. Baik, itu satu set. Kalau awak guna banyak set, awak kiralah balik. Satu set berapa puluh. Kemudian awak guna berapa set. Itu untuk tanaman di rumah. Awak buat tanaman di rumah. Kalau awak buat tanaman secara komersial, kita lebih galakkan awak guna kaedah fertigasi iaitu tanaman hidroponik jenis titisan. Yang guna sabut tu, yang guna kokopit tu. Yang untuk hidroponik takung ni hanya untuk sebagai hobi ataupun kita tanam secara skala kecil di kawasan rumah yang mempunyai ruang yang terhad. Baik, untuk minggu ni cikgu akan fokuskan kepada tanaman hidroponik unit 2 tanaman hidroponik. Kita akan fokus kepada menuai hasil mengikut tempoh matang dan fizikal tanaman. Maknanya kat sini waktu bila? Waktu bila kita boleh tuai hasil tanaman kita setelah kita buat hidroponik, setelah kita semai, kita tanam, pindahkan anak benih, kita jaga, kita buat penjagaan. Kita nak tahu tempoh masa yang sesuai untuk kita tuai atau kita pungut hasil tanaman kita 5.2.8 untuk minggu ni. Baik, cuba lihat kat sini. Okey, tonton video ni Ini adalah salah satu contoh di mana tanaman secara hidroponik ni dibuat secara komersial di Indonesia di Indonesia, di mana pembeli akan datang sendiri ke kebun untuk memetik sayur yang mereka ingin, dan mereka akan timbang ditimbang dan bayar pada penjual lah. Tapi kelebihan dekat sini, daya tarikan dia, pembeli boleh pilih sayur dan petik sendiri. Itu kelebihan dia. Macam kita lah pergi Cameron Highland kan, kita pergi petik strawberry sendiri. Tapi dekat Indonesia ni dia sayur. Okey, kita lihat Inilah kebun hidroponik milik Sertu Yan Beteng, seorang personil TNI dari Koramil 07 Mangkendek, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kebun sayur ini menjadi incaran para wisatawan dan warga sekitar karena menyajikan beragam sayuran segar yang dapat dibeli dan dipetik langsung. Selain itu, kualitas sayuran dijamin sehat karena ditanam secara alami tanpa menggunakan pestisida. Budidaya sayuran hanya memanfaatkan air tanpa media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Banyak pengunjung yang berburu sayuran segar di kebun ini untuk menu makanan sehat di masa pandemi guna menjaga imun tubuh. Di sini tuh sangat sejuk dengan adanya hidroponik, karena ini juga membantu masyarakat di sini, lebih memberi pelajaran yang bagus bagi masyarakat untuk tahu bagaimana cara merawat tanaman yang lebih simpel. Kalau saya lihat animo masyarakat yang datang di sini, umumnya mereka datang berkunjung, ingin melihat bagaimana sih yang namanya hidroponik itu. Sekaligus mereka juga biasa mereka lihat dan mereka langsung beli, petik langsung karena menurut mereka masih sangat segar. Dan hidroponik yang kita tanam di sini betul-betul hidroponik yang bebas pestisida. Nah, kreativitas Pak Ian mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang hobi berkebun untuk mencobanya di rumah. Karena dengan berkebun sendiri, selain kebutuhan sayur segar terpenuhi, hobi pun turut tersalurkan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Dia pergi petik sendiri, puas hatilah, dan dia lebih selamatlah tanpa menggunakan tanah. Hidroponik ni dia lebih tumbuhan lebih segar lah Baik, kita tengok
Okey, memetik hasil tanaman. Okey, tanaman secara hidroponik boleh dituai setelah mencapai peringkat matang. Bila sayur awak dah matang, sampai masa untuk awak petik. Jangan biarkan terlalu lama. Bila terlalu lama, dia akan terlebih matang, sayur akan layu dan dia mula mengecil. Tempoh matang tanaman hidroponik biasanya lebih cepat berbanding kaedah tanaman konvensional. Kalau awak tanam dekat tanah, dia agak lambat sikit, tapi hidroponik ni cepat. Kenapa cepat? Sebab nutrien, air semua cukup. Jadi dia tanaman dapat nutrien, dapat baja yang cukup untuk dia membesar dengan cepat. Okey, kita lihat lagi. Baik, okey, ini adalah jadual tempoh matang dan sifat fizikal tumbuhan. Kalau awak tengok kat sini, kita ada 6 tumbuhan yang boleh ditanam secara hidroponik. Seperti sawi, kailan, bayam, kangkung, tomato dan timun. Kalau awak tengok kan, sawi dia tempoh matang dia 30 hingga 35 hari. Sifat fizikal dia, awak tengok daun dia telah melebar, hijau, dah cukup tinggi. Kalau awak tengok dia dah besar tu, kita boleh tahu saiz daun dia tu 30 ke 35 hari tu memang dah sesuai untuk dipetik. Kailan pun sama. Daun dia lebih lebar, batang dia lebih besar, dia berwarna hijau dan tempoh matang dia lebih lama daripada sawi, iaitu 45 ke 50 hari. Bayam 25 ke 30 hari. Kalau kita tengok daun dia dah lebar, hijau, dia dah mula panjang. Kita dah boleh tahu, macam kita pergi pasar tu, kita dah boleh tahu ciri-ciri fizikal saiz dia. Saiz bayam tu, ini memang dah boleh ambil dan boleh dimasak ataupun dijual. Kangkung 25 ke 30 hari. Tengok daun, panjang batang, kita dah tahu lah. Dia sama je. Kalau kita nak tengok dia punya kematangan, sifat fizikal dia, dia sama macam saiz yang kita beli dekat pasaran lah. Dekat pasar ataupun dekat kedai pasar raya, saiz dia lebih kurang sama. Tomato kita tahulah, dia sudah berubah warna, dia warna daripada hijau cair dia jadi ke kuning-kuningan, oranye, kemudian merah. Jangan terlalu merah. Tomato tak boleh biarkan terlalu merah. Kalau terlalu merah, dia cepat busuk. Jadi dia merah, oranye ke merah tu dah cantik dah. Kalau kita tengok kat pasar raya pun, warna tomato yang dah matang tidak terlalu merah. Tempoh matang dia 50 ke 60 hari. 50 hari tu dah boleh petik dah. Timun pun sama. 45 ke 50 hari awak dah boleh petik. Awak boleh tengok dia punya saiz dia dah cukup besar, cukup panjang. Jangan sampai timun berubah warna kuning. Warna kuning tu dia dah terlampau masak. Okey, ini 6 sayur yang boleh ditanam secara hidroponik. Kalau ada kos yang lebih, kalau awak nak cuba tanam sawi, awak nak cuba tanam kangkung, timun, awak nak cuba tanam tomato, boleh. Tapi untuk timun dan tomato, awak tanam, awak kena buat pancang ataupun tempat di mana dia boleh memanjat. Sebab tomato dan timun dia tumbuhan jenis menjala. Jadi awak kena buat dia punya para atau tempat di mana batang timun dan tomato ni boleh memanjat dan menjala. Dia tak seperti kangkung, kailan, bayam dan sawi. Timun dan tomato dia pokok dia jenis menjala. Begitu juga temikai. Temikai pun sama. Hasil tanaman yang telah matang hendaklah dituai dengan cara yang betul. Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menuai hasil tanaman. Sebagai contoh, yang pertama, kalau kita tanam cili, cara tuai yang pertama adalah dengan memetik cili tu. Petik. Pokok cili ni dia akan berbuah dalam satu musim, dia akan berbuah 2 ke 3 kali. Dia satu pokok dia menghasilkan 1 hingga 3 kilo cili, bergantung kepada tahap kesihatan pokok lah. Jadi awak hanya perlu petik je, tak perlu buang pokok tu. Petik je. Bila awak petik, dia akan tumbuh buah yang baru. Satu pokok cili dia boleh menghasilkan 1 hingga 3 kilo cili untuk satu musim. Satu musim ni lebih kurang 3 ke 4 bulan pokok cili. Baik, cara yang kedua mencabut. Ini sesuai untuk sayuran
berdaun lah, macam sawi, bayam, kangkung, kailan. Boleh dituai dengan cara mencabut. Kalau awak nak buat nak buat yang baru, awak nak tanam pokok baru, awak cabut je lah. Sawi, bayam, kangkung, kailan, cabut je. Sebab awak nak tanam benih baru kan. Awak guna kaedah mencabut. Tapi kalau kangkung awak boleh guna kaedah yang ketiga juga, iaitu memotong. Kangkung, sawi boleh juga guna kaedah memotong. Sayuran berdaun juga sesuai dituai dengan cara memotong, tanam, potong pada pangkal pokok dengan menggunakan gunting atau pisau. Macam kangkung, kalau awak tak nak cabut, awak potong di bahagian pangkal dia. Nanti dia akan tumbuh tunas baru. Awak cuma tambah je larutan nutrien dalam takungan. Nanti bila nutrien dia cukup, dia akan batang yang awak potong tadi dia akan tumbuh tunas baru. Awak potong satu, dia tambah dua. Awak potong dua, dia jadi 4. Itu kangkung. Kangkung memang mudah membiak. Guna gunting atau pisau. Jangan patahkan pakai tangan. Baik, okey. Ada 3 cara yang cikgu sebutkan tadi. 1 memetik, 2 mencabut dan 3 memotong. Cara untuk kamu menuai hasil tanaman. Baik, kita akan mempelajari cara menyelenggara tanaman yang telah dipetik pada minggu hadapan. Minggu depan kita akan tengok bila dah petik apa yang perlu kita buat. Selain daripada kita kegunaan sendiri, kita boleh pasarkan. Kita akan tengok minggu depan. Baik, tugasan untuk minggu ni awak buat dalam buku tulis RBT. Jangan lupa tulis hari dan tarikh. Mesti tulis hari dan tarikh. Okey. Arahan dia mudah je. Awak perlu salin dan lukis soalan yang akan saya berikan. Di mana soalan dia? Dalam buku teks RBT tahun 6, muka surat 64. Awak mesti salin soalan dan lukis gambar yang terdapat dalam soalan. Hanya buat soalan nombor 2 dan nombor 3 sahaja. Bila dah siap, awak ambil gambar, kemudian hantar pada saya supaya saya boleh semak dan saya boleh rekodkan dalam rekod PBD awak. Okey, ni baik, untuk soalan nombor 3 awak rekodkanlah. 2 April bayam keluar 7 kilo. Berapa? Kali RM2.5 dapat berapa? 3 April dapat berapa ringgit? 5 April berapa ringgit? 7 April berapa ringgit? 8 April berapa ringgit? Ini adalah hasil dia. Kemudian awak tambah 5 hari ni, awak bagi jumlah besar. Berapa hasil duit yang awak dapat? Ini adalah hasil jualan. Awak kiralah 9 kali RM3.5. Macam tu. Baik, itu saja untuk minggu ni. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.